Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh, dan amalan tersebut diterima, warizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut baik. An Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati zatil salasil fa ashfaqtu an aghtasila fa ahliku fatayammamtu summa sallaitu bi ashabi as-subha fadakaru dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Amru sallaita bi ashabik wa anta junubun fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisal wa qultu inni sami'tu Allah yaqul la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fadhahikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an, rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, satu pagi aku ni bermimpi, dan pada ketika itu malam yang terlalu sejuk, dan ketika itu dalam satu peperangan, iaitu peperangan Zatul Salasil. Lalu aku ingin mandi, tetapi sejuk sangat, aku bimbang akan membinasakanku. Lalu aku bertayamum, kemudian aku semayang menjadi imam, semayang subuh bersama dengan sahabat-sahabat aku. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW pada ketika itu telah menceritakan perkara itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, ya Amru, wahai Amru, kamu telah semayang jadi imam dengan sahabat-sahabat kamu dalam keadaan kamu sedang berjunub. Lalu aku memberitahu kepada Nabi SAW apa yang menyebabkan aku tidak mandi wajib. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh jiwa kamu sendiri, jangan kamu bunuh nyawa kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Penyayang. Mendengar itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak berkata apa-apa pun. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni, subuh ni kita bertemu di masjid kita ni, Masjid Bandar Baru ni, Sungai Buloh, untuk kita kuliah subuh pada pagi ni. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Pagi ni insya-Allah anda baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni berkait dengan seorang sahabat yang bernama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As radhiyallahu anhu sahabat Nabi, dan dia ni antara orang-orang besar pada zaman kafir dulu. Dia ni kalau kita nisbah pada sekarang ni menteri luar, orang yang selalu duduk dalam kerajaan Mekah dan buat hubungan diplomasi dengan negara-negara luar. Dan orang tu nama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As ni dia boleh masuk Islam ni sebab masa Nabi SAW hantar beberapa kalangan sahabat untuk berlindung bawah kerajaan Habsyah. Nabi SAW dan para sahabat pada masa itu dapat tekanan kuat daripada orang kafir. Bila orang kafir tekan tu menyebabkan Nabi SAW terpaksa fikir untuk cari jalan minta supaya sahabat-sahabat Nabi ini terselamat daripada kedatangan orang kafir. Dekat mana tempat nak minta perlindungan tu? Nampak masa tu ada sebuah kerajaan, dan dia ada seorang raja, dan raja dia bukan beragama Islam tetapi adil, Raja Habsyah pada masa tu. Menyebabkan Nabi SAW pun hantar sahabat-sahabat pergi berlindung bawah kerajaan Habsyah yang dikepalai oleh seorang sahabat, iaitu abang kepada Ali bin Abi Talib, yang bernama Ja'far bin Abi Talib.
Jadi bila pergi duduk dekat kerajaan Habsyah, berlindung bawah kerajaan itu. Dan orang kafir masa tu, orang Mekah pada masa tu, dia tak puas hati. Bila tak puas hati, apa tindakan daripada mereka? Mereka ni hantar wakil pergi bincang dengan kerajaan Habsyah, hantar balik orang-orang Islam ni balik ke Mekah. Siapa wakil tu? Orang tu nama Amru bin Al-As. Orang tu dia pun pergi. Bila dia pergi jumpa dengan Raja Habsyah tu, dia pergi ceritalah tentang dia burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Raja Habsyah ni dia adil. Walaupun dia beragama Kristian, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia seorang raja yang adil. Disebabkan dia adil, dia tak akan ambil keputusan tak tepasan. Bahkan dia akan berdialog. Dia akan dengar daripada pihak Amru, dia akan dengar daripada pihak Ja'far bin Abi Talib, wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang diorang nak berbeza pada masa tu ni tentang status Nabi Isa alaihi salam. Orang Kristian ni dok kata Isa tu Tuhan. Jadi Raja Habsyah tu sebagai orang Kristian, dia dok percayalah yang Isa alaihi salam tu Tuhan. Tiba-tiba bila datang Amru bin Al-As, dia pergi pujuk dekat Raja Habsyah supaya hantar balik orang-orang Islam yang duduk bawah kerajaan Habsyah pada masa tu balik ke Madinah, hantar ke Mekah balik. Jadi Raja Habsyah tak nak bagi. Last sekali tindakan yang dilakukan oleh Amru bin Al-As pada masa tu, dia kata pada Raja Habsyah yang orang-orang Islam yang golongan pemberontak yang duduk dekat Mekah nak buat pemberontakan, itu jahatlah, dia fitnah dia buat. Dia kata ni pemberontak ni dia buat ajaran baru lah, pempam. Raja Habsyah kata tak ada bukti menandakan yang mereka ni adalah pemberontak. Tak ada bukti. Amru ni fikir lah sekali dia keluar ni. Kamu tak tahu ni macam mana agama Muhammad ni dia pergi ajar tentang Nabi Isa AS. Dia nak kena. Susah. Amru ni bila Amru cakap macam tu, Raja Habsyah kata okey, aku nak dengar sendiri daripada Ja'far bin Abi Talib. Kau tolong cerita dekat aku macam mana ajaran kamu cerita tentang Nabi Isa AS. Ja'far bin Abi Talib pun pergi depan Raja Habsyah pada masa tu, dia pun baca Al-Quran. Kisah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tentang kelahiran Nabi Isa AS yang dilahirkan oleh mak nama Maryam. Macam ceritalah Maryam ni melahirkan anak, bapa tak ada. Lepas tu pergi dekat pokok kurma. Lepas tu kat pokok kurma tu pula lepas beranak penat. Lepas tu Maryam ni tolak sikit pokok tu, buat kurma jatuh makan. Bila dia dengar tu, kejut kat Raja Habsyah. Cerita korang ni sebiji dalam kitab Injil, sebiji dalam kitab orang-orang Kristian nak baca. Serupa dah ni. Dah sekali dia kata kita ni nampak berbeza, tapi kita berpunca daripada satu cahaya. Kita ni beza agama Kristian dengan agama Islam, tapi semua datang daripada satu cahaya. Katanya Raja Habsyah pada masa tu. Maka ketika itulah geng Islam yang duduk bawah kerajaan Habsyah ni selamat. Amru bin Al-As ni tak puas hati. Bila tak puas hati, dia buat perancangan kali kedua pula untuk nak memastikan bahawasanya orang-orang Islam ni dihantar balik ke Mekah. Apa yang dia buat? Antaranya dia datang pula sekali lagi. Dan masa dia datang sekali lagi tu, Raja Habsyah tu dah masuk Islam dah. Cuma je bila Raja Habsyah masuk Islam ni orang tak tahu. Orang tak tahu yang Raja Habsyah tu dah masuk Islam. Jadi bila Amru bin Al-As dia datang kali kedua, dia pergi jumpa Raja Habsyah. Dia ceritalah burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Raja Habsyah. Dok buruk-buruk tu Raja Habsyah ni kata sepatah dekat Amru, kamu ni orang Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Nabi Muhammad tu orang Quraisy, kamu tu orang Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa agama yang baik. Tiba-tiba kamu yang satu bangsa dengan Muhammad tu tak ikut ajaran Muhammad yang baik. Kamu ni orang teruk, tak boleh pakai. Kena kutuk sekali. Bila kena kutuk baru terfikir, betul juga kata Raja Habsyah. Baru terfikir nak masuk Islam. Jadi dia ni orang Mekah dan dia ni orang besar Mekah. Asal-asal dia duduk dekat Mekah dan dia nak balik ke Mekah, sepatutnya lah. Tapi hari tu asal nak balik ke Mekah cancel. Tak jadi balik ke Mekah, pergi ke Madinah. Nak buat apa? Nak masuk Islam. Pergi Madinah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Sampai tengah jalan tu pula dia selisih dengan dua orang sahabat Nabi. Yang masa tu ni dua sahabat ni pun belum masuk Islam lagi, dalam berusaha nak masuk Islam. Orang tu namanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan seorang lagi nama Uthman bin Talhah radhiyallahu anhu. Dua-dua ni nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah. Jadi selisih tengah jalan. Bila selisih ni terkejut sebab dua orang ni bukan jalan-jalan orang. Orang yang nama Khalid bin Al-Walid ni jawatan besar di Mekah masa tu. Bahasa sekarang ni orang panggil dia ni menteri pertahanan. Ni menteri pertahanan. Yang seorang lagi nama Uthman bin Talhah ni pula, kalau kita nak kira sekarang ni jawatan dia ketua polis negara. Besarlah jawatannya. Tiba-tiba orang besar-besar ni pergi diam-diam ke Madinah. Ni pahal ni. Pekis.
Macam kita ni diam-diam pergi kat Bukit Segambut. Menteri pergi buka Bukit Segambut. Yang tu ada yang tak kena lah tu. Ni pasal pergi rumah ketua pembangkang ni. Mesti ada yang tak kena kan. Mungkin nak tukar kerajaan, mana tahu ada orang nak lompat parti kan. Mana tahulah. Jadi dia pergi tu diam-diam. Jadi selisih pula dengan Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru ni bila tengok ni, ni orang besar belaka ni. Orang nama Khalid bin Al-Walid, orang nama Osman bin Talha. Ni orang besar ni. Ni diam-diam pergi ni ke mana ni? Ke Madinah ni. Doa dah kamu tu sendiri tu Amru pergi mana pula? Ni kamu ni. Pergi Madinah, dah pergi Madinah. Dah berazam dah, bertekad dah kali ni nak pergi dekat Madinah, nak masuk Islam. Amru cakap nak masuk Islam. Khalid kata, aku pun nak masuk Islam tak? Osman kata, aku nak masuk Islam tak? Sudah. 3 orang menteri, tak ada pasal-pasal lompat parti. Hari tu kan, cerita dia. Pergi jumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam 3-3. Sahabat Nabi ni bila tengok 3 orang besar masuk Islam, takbir sakan hari tu. Kalau kat Malaysia ni orang buat sambutan. Dekat mana ceramah dekat stadium. Ramai bakal turun lah. Bukan senang ni. Geng-geng menteri lompat parti kan. Cerita berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi kita dah sebut tu lah satu karakter. Namanya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As radhiyallahu anhu ni, dia ni sahabat yang agak hebat juga. Dan dia ni orang yang peta bercakap. Dia peta dan dia ni pandai nak negosiasi. Kalau orang buat rundingan, juru rundingan di antara 2 negara, orang tak ni lah, orang nama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan dia ni memang hebat rundingan. Kalau kita tengok dalam sejarah peperangan di antara 2 sahabat, iaitu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang 2 sahabat ni berperang teruk. Perang panjang cerita lah, yang boleh berlaku perang tu panjang cerita. Tapi ini masa duk berlaku, tengah-tengah duk berlaku peperangan tu, duk nampak Ali Muawiyah ni macam nak kalah. Bila Ali Muawiyah rasa nak kalah, Muawiyah ni jangkap bendera putih, surrender sebab nak macam nak kalah. Masa tu Ali bin Abi Talib tengok, Ali bin Abi Talib pun ambil keputusan berdamai, nak berdamai. Sebab dia orang pun dah mengaku kalah, dah angkat bendera putih. Tapi ada sebilangan geng Ali bin Abi Talib ni kata tak boleh ni bukan boleh percaya, ni semua menipu, ni semua game ni. Ini semua strategi belaka nak merosakkan alik kita ni. Ali bin Abi Talib tetap ambil keputusan berdamai. Sebab Muawiyah tu pun kawan kita. Yang kat sini pun geng-geng kita semua. Kalau kita perang ni, bunuh sama-sama kita je. Jadi buat apa kita nak bunuh sama-sama kita, baik kita berdamai. Kita elakkan daripada pertumpahan darah. Ali bin Abi Talib pada masa tu lah setuju berdamai. Gencatan senjata dalam bahasa sekarang. Gencatan senjata. Jadi bila gencatan senjata, tak senjata, pada masa tu hantar wakil. Ali ni hantar wakil, Ali Muawiyah ni hantar wakil. Ali ni dia hantar seorang wakil pergi bincang. Orang tu nama Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Ali Muawiyah ni dia hantar seorang wakil. Wakil Ali Muawiyah yang untuk berbincang tu namanya Amru bin Al-As. Orang kita cerita ni lah. Dia pun 2 ni tu berbincang. Macam mana kita nak buat? Pompang-pompang dia berbincang tu. Akhir sekali ni buat keputusan, kalau kita dok perang macam ni, kita dok berebut macam ni memang tak selesai. Jadi keadaan macam mana? Keputusannya dua-dua letak jawatan. Ali letak jawatan, Muawiyah pun letak jawatan. Lepas tu kita serah kepada rakyat, pada para sahabat. Dia orang menentukan siapa yang nak jadi khalifah. Siapa nak jadi khalifah? Ali letak jawatan, Ali sebagai khalifah letak jawatan. Muawiyah jadi gabungan Islam dekat Syria tu letak jawatan. Kita serah pada rakyat, tengok siapa nak jadi gabung, siapa nak jadi khalifah pula dalam pada tu. Setuju? Setuju. Lepas tu dia orang pun 2 orang lepas berbincang tu keluar depan sahabat ramai-ramai. Cuma ni siapa nak berucap dulu? Soalan ni siapa nak berucap dulu di hadapan para sahabat yang nak menyatakan dua-dua letak jawatan. Jadi mula-mula sekali Amru ni dia pandai, dia pergi suruh Abu Musa Al-Ash'ari ni untuk berucap dulu. Abu Musa Al-Ash'ari tu berucaplah, kita dah berbincang, keputusan kita adalah Ali bin Abi Talib letak jawatan. Tak apa. Sampai pula pada giliran Amru bin Al-As. Amru bin Al-As pun berucap, kita dah berbincang dah, Ali letak jawatan, nak jadi khalifah ni Muawiyah. Sudah. Kok mana pula jadi macam tu? Yang tu jadi gaduh pula tu. Tu gaduh pula. Ali ni pula gaduh pula, timbul 3 puak pula Ali bin Abi Talib. Sebab kata Ali letak jawatan. Bila Ali letak jawatan, jadi geng Ali ni ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang akur, ada yang tak akur. Jadi ada yang duk lawan pula Ali, tak puas hati dengan tindakan Ali letak jawatan. Golongan yang duk lawan Ali bin Abi Talib pada masa tu namanya Khawarij. Khawarij nama golongan itu.
Dia orang ni lawan Ali sampai dia orang ijtihad, Ali ni terkeluar daripada Islam. Jahat lah. Jadi ekstrim pula pergi lawan Ali bin Abi Thalib sampai kata Isyarat tu kafir semua ni. Ali habis jadi kafir. Boleh ke pokok Khawarij? Ada pula satu gang yang dia terlalu ekstrim mempertahankan Ali bin Abi Thalib. Orang yang ekstrim mempertahankan Ali tu dia panggil Syiah. Syiah kan, tengok Syiah tu, sinilah punca ni. Sejarahnya bermula dekat sini. Dan Syiah tu pula dia ada ekstrim sangat, dia ada kurang ekstrim. Dia ada ekstrim sangat tu sampai satu tahap gila sangat, kemudian ni dia kata Ali tu Tuhan. Itu melampau pula. Ada pula yang kurang sikit melampau. Ali ni lebih utama, sepatutnya yang jadi khalifah awal dulu bukan Abu Bakar. Yang jadi khalifah tu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada juga macam tu. Yang tu kurang ekstrim lah. Dan ada pula yang memang tak berapa ekstrim sangat, macam Syiah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dia tak ada ekstrim sangat. Dia kata tak, sebenarnya kalau ikut Afdal Ali lah, tapi Abu Bakar dah jadi nak macam mana? Ada juga macam tu kan. Dia ada jadi geng dekat geng Ali tu macam-macam geng pula. Bila kejadian tu bermula dekat sini. Kisah peperangan di antara dua sahabat, berlaku dua rundingan dan hantar wakil Ali Muawiyah pun hantar wakil. Dalam perbincangan tersebut menyatakan Ali sebenarnya dua letak jawatan sebenarnya perbincangan tu, tapi game yang dibuat oleh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni dia cukup terror ni, bermain lidah. Dia cukup terror bernegosiasi. Kalau nak beli barang, nak minta murah kena hantar Mamat ni. Cukup terror. Ni orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan Amr bin Al-As ni dia jadi dia ni sahabat Nabi yang dilantik oleh Umar Al-Khattab untuk jadi gubernur Islam di Mesir. Mesir Al-Qibt, Egypt. Sebelum Islam masuk di Mesir, Mesir ni tidak dikenali sebagai nama Mesir. Mesir ni dulu dikenali sebagai Al-Qibt. Al-Qibt ni orang putih sebut Egypt. Al-Qibt Egypt. Bunyi lebih kurang. Orang putih nak sebut Al-Qibt tak boleh. Jadi bunyi Egypt. Al-Qibt. Jadi Mesir tu nama tu tukar daripada Al-Qibt kepada Mesir tu era Umar Al-Khattab. Umar Khattab ni masa jadi khalifah, Islam ni tersebar luas. Orang nak tahu pasal Islam. Bila orang nak tahu sangat pasal Islam, Umar ni hantar orang pergi dakwah. Pergi antaranya seorang sahabat nama Amr bin Al-As. Dia pergi dia berdakwah, dia ajak orang Mesir tu masuk Islam. Orang Mesir yang asal dan tak cakap Arab, dan orang Mesir tu tukar bahasa dia orang daripada bahasa Al-Qibti kepada bahasa Arab. Ni kehebatan orang. Orang nama Amr. Yalah, orang petam cakap, dia pandai nak goreng. Kalau dia cakap dengan orang tu, dia boleh spin kepala otak orang tu. Dan dia ni pandai pula nak tarik pengaruh orang ramai-ramai mari dengar ucapan dia. Siapa dia orang ni? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini orang hebat lah. Orang nama Amr bin Al-As ni hebat. Cerita kita yang kita bawa ni, Amr bin Al-As ni dia ada satu kisah berlaku pada diri dia, iaitu di masa hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita dia? Cerita dia dalam satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Zatul Salasil. Nama peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia pergi perang, dia pun pergi. Cuma pergi perang, tengah ada perang tu malam tu macam mana tu dia tidur, kata dia fa'ahtalamtu. Aku di malam tu tidur bermimpi. Mimpi ni bukan mimpi jumpa hantu lah, ni bukan mimpi minum ni. Ni mimpi aksiden minyak pula tumpah. Aksiden ni pula antara lelaki dan perempuan. Cerita ni berlaku kepada Amr bin Al-As. Di malam tu dia tidur, fa'ahlamtu, aku mimpi fi lailatin baridatin, pada malam yang terlalu sejuk. Ialah Arab ni dia ada salji, dia ada sejuk kan. Malaysia ni tak ada. Malaysia ni khattul istiwa, garis tengah. Khattul istiwa tu bahasa Arab tu. Khattul istiwa ni maknanya bahasa Melayu je garis tengah. Kita Malaysia ni tengah-tengah, iaitu kita ni tak panas, tak sejuk sangat, tengah-tengah. Lepas tu kerap pula hujan. Itu negara kita kan. Negara kita ni khattul istiwa. Negara Arab ni susah hujan. Negara Pakistan ni payah hujan. Negara Arab, negara Pakistan, negara India ni payah hujan. Sebab diorang ni bukan khattul istiwa. Jadi bila diorang ni tak hujan, kalau diorang sejuk sangat. Kalau panas sangat. Dan kalau panas tu ya Allah Ta'ala Maha tahu punya panas. Tapi kalau sejuk tu pula kadang-kadang kita duduk dalam bilik, duduk cakap, keluar asap. Asap tu bukan kena isap rokok dah. Asap keluar tu sebab sejuk sangat. Tu dekat negara diorang. Ini kan pula duduk musafir tengah-tengah atas bukit lah. Oh lagi lah bosak rasap cakap. Kita duduk kat Malaysia tu naik atas genting Highland ataupun kamera Highland. Duduk orang rasa macam duduk kat England tu. Kadang-kadang belagak pakai baju sejuk, ambil gambar semasa duduk kat England, padahal duduk genting Highland ni.
Kadang kan. Bagi tahu ni sejuk sangat. Kita baru pergi dekat tempat namanya Genting Highland. Pergi duduk dekat tempat namanya Cameron Highland. Kita cerita ni dekat ni negara Arab. Negara Arab tu sejuk. Duduk sejuk pula atas bukit pergi perang tu. Malam-malam tidur ni Amr bin As ni malam tu tidur mimpi. Mimpi ni orang nama Amr bin As radhiyallahu anhu. Bila dia mimpi, fa ashfaqtu an aghtasila fa ahliku. Aku ni bila bangun pagi tu nak sembahyang subuh tu, aku nak mandilah. Tapi nak mandi ni fa ahliku, takut-takut teruk ni kalau mandi sejuk macam ni. Takut-takut mandi-mandi ni ketar sampai subuh esok pula. Nah betul. Dia tak boleh tempat-tempat lebih tempat salji. Kalau orang biasa dengan salji dia tahulah. Ana masa belajar kat Pakistan sempat duduk tempat salji, Kashmir. Pergi kat Kashmir sejuk. Bukan sekadar sejuk, salji pula ni. Kulit-kulit habis pecah ni. Kulit jadi pecah. Kita dah ingat bunyi salji ni, syok lah kot duduk tempat salji. Tak. Anak rasa duduk kat tempat azab ni, tempat salji. Tak tahan Syekh. Ui, tak tahan duduk tempat salji ni. Kita tidur pula dalam sleeping bag. Bag tu kalau buka jadi tempat tidur. Kita tidur dalam tu Tidur dalam tu. Punya sejuk ni Allah Ta'ala Maha tahu. Kulit kita ni jadi gelupah ni kulit ni. Jadi azab pula, kena ambil krim gosok kat kulit. Orang Pakistan boleh tahan, orang dia lah boleh. Kita tak tahan. Kulit orang Melayu duk biasa hidung macam ni, tiba-tiba kena sejuk. Jam kulit sekali tu. Kita orang Malaysia ni cerita tempat salji. Susahlah fikir sekali kan. Tu tak apa lagi. Jadi malam-malam pula tidur-tidur mengigau, kena mandi wajib. Mandilah pagi tu. Dia punya ketak tu sampai pagi esok tak pergi. Ketak tu start pada subuh ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh esok berketak tak habis lagi. Dia punya sejuk. Allah Ta'ala Maha tahu. Ini tempat salji lah. Jadi ini berlaku ni pada sahabat Nabi yang bernama Amr bin As ni. Dia ni nak mandi ni. Sejuk ni. Sejuk sangat-sangat. Last kali dia tak mandi, fatayammam tu, aku pun bertayamum. Tak mandi gitu. Dia pun tayamum. Muka, tangan. Tayamum ni dua tempat. Muka dengan tangan sajalah. Dia pun tayamum. Lepas dia tayamum, fasallaitu bi ashabi as-subha. Dia pun pergi semayang jemaah, jadi imam pula. Dia canggih tu. Tu jadi imam. Yang pak imam mandi wajib pun tak. Isu dia pak imam tak mandi wajib. Pak imam ni bukan dia tak mandi wajib, dia bertayamum je. Yang sahabat Nabi ni semua ni tak berjunuk. Dia berjunuk. Lepas tu dia bertayamum jadi imam semayang. Fasallaitu bi ashabi as-subha. Aku pun semayanglah jadi imam, semayang subuh bersama dengan sahabat-sahabat Nabi lain. Katanya Amr bin As. Tak apalah semayang. Yang sahabat Nabi ni ikut belakang, tak kata apalah. Cuma yang duduk tengah semayang ni, sahabat-sahabat Nabi hati kecil dia cakap, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Pak imam tak boleh wajib ni. Cerita gitu. Jadi bila cerita tu balik-baliklah, bila balik sampai ke Madinah, fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik-baliklah ke Madinah, sahabat Nabi ramai-ramai ni cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Rasulullah tu hari tu pergi musafir pasal perang Zatul Salasil dengan orang nama Amr bin As itu, kita tolak jadi imam. Dia tu masalah tak mandi wajib Rasulullah. Tak mandi wajib jadi imam. Macam mana tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cerita sahabat ni kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila dengar ambil sikap lah tu. Apa tindakan Nabi sallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Amru sallaita bi ashabik wa anta junubun. Ni kamu ni sembahyang subuh jadi imam pula dengan sahabat-sahabat. Wa anta junubun. Masa tu kau junub tau. Nabi cakap ni, kau tu junub tau. Mandi wajib pun tak. Cuma ni jadi imam macam mana ni? Nabi Muhammad dah tanya sekali dekat orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Apa kata Amr? Amr ni kata fa akhbartuhu billadhi mana'ni min al-irtisal. Dia pun sebut, aku pun fa akhbartuhu, aku pun cerita dekat Nabi. Aku khabarkan pada Nabi. Aku ceritalah, Rasulullah, aku ni tak mandi wajib ni sebab begini Rasulullah. Malam tu tidur mengigau sakan hari tu. Kalau mengigau biasa mimpi hantu ni boleh tahan lagi. Berpeluh-peluh kan. Ni bukan berpeluh, ni lebih daripada peluh ni. Mimpi ni benda lain ni. Mimpi bersetubuh. Tak apalah masalah mimpi bersetubuh. Keluar air mani masalah. Wajib mandilah. Lepas tu nak mandi sejuk sangat. Kata-kata ni tak tahan Rasulullah. Jadi tayamum lah itu. Dia sebut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Wa qultu, dan dia pula siapa pula sebut? Ni Amr ni. Apa kata dia? Aku ni Rasulullah ni dengar ni. Allah Ta'ala pernah sebut dalam Quran.
Nah, dia kata wa qultu inni sami'tu Allah yaqul, aku dengar Allah Taala sebut dalam Quran. Apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kalau aku mati macam bunuh diri dah itu. Kata Amr bin As. Nabi Muhammad ni bila dengar, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqul syai'an. Nabi pun ketawa sakan itu. Ketawa. Lepas tu tak kata apa-apa. Cerita berlaku pada zaman dulu yang berkait dengan seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Apa cerita hadis ni? Itu sebenarnya kita nak sebut kat sini ya. Kan apa cerita hadis ni? Yang pertama ni cerita pasal mimpi. Mimpi dia mimpi ni satu benda yang ada pada kita lah. Kita manusia ni selalu tak boleh lari daripada mimpi. Mimpi ni kita berada dalam satu alam yang lain sebenarnya. Kita tidur dan tidur ni diumpamakan mati. Kalau kita mati dalam lubang kubur, dia ada alam kubur tu. Yang kita mati tu dia ada alam style mati kita. Bila kita mati tu ada malaikat boleh berinteraksi dengan kita dan kita pun boleh cakap dengan malaikat tu kan. Ada bercakap dengan malaikat tu satu alam. Yang kita sekarang ni tak boleh cakap dengan malaikat sebab ni alam kita. Rupa-rupa ni kita nak sebut ada alam yang kita lubang kubur, alam mati tu. Dia ada satu alam yang lain iaitu alam tidur. Masa kita tidur tu dia ada mimpi tu. Dia ada interaksi di dalam mimpi. Benda tu memang berlaku sebenarnya dalam kehidupan manusia. Cumanya mimpi ni dia macam-macam jenis mimpi. Dia ada mimpi ni mimpi tak ada apa-apa ni, main-main mimpi. Mimpi main-main datang. Ataupun orang tu dia syok sangat seseorang, duk rindu sangat pun mimpi juga. Orang ni kadang-kadang dia duduk belajar jauh-jauh, teringat dekat mak, teringat dekat ayah. Lama sangat tak jumpa mak ayah, mimpi juga. Kadang-kadang berlaku macam tu. Ataupun berkawan dengan seorang kawan, lama sangat tak jumpa pun mimpi. Itu satu hakikat yang memang berlaku pada kita. Cuma kita kena ingat, dia ada mimpi orang-orang yang soleh, dia ada mimpi para nabi. Mimpi para nabi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah mimpi, dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Taala. Jadi satu lagi dia panggil mimpi orang-orang soleh, orang-orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dia ni separa wahyu, sebahagian daripada wahyu. Firasatul mukmin lah, firasat orang-orang mukmin. Orang tu kalau dia taat betul-betul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia bermimpi, kadang-kadang kalau dia cerita mimpi dia dekat kita, kita jangan ambil mudah, kena ambil perhatian sikitlah. Itu tentang mimpi. Cuma ni dalam keadaan kita bermimpi itu pula, mimpi tak boleh jadi dalil. Dan jangan pula ada seorang ni mimpi apa? Mimpi menyatakan bahawasanya sekarang ni disunatkan kepada kita puasa pada sekian-sekian hari bulan. Dia pun sedar, semalam aku mimpi. Dalam mimpi tu aku jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu pula Rasulullah bagi tahu padaku, kita ni semua ni kena berpuasa pada sekian-sekian hari bulan. Tu tak boleh jadi dalil Dulu kan ada berlaku sekejap orang duk sepak. Seorang katanya orang duduk kat Baitullah Al-Haram tu lah, kat Kaabah tu kan. Dia tidur macam mana kat tepi Kaabah tu, tiba-tiba mimpi pula jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun katalah bagian. Dia pun tulis satu kertas. Dalam mimpi tu pula Rasulullah ni kata, kalau kita nak tambahkan harta, ambil cerita ni photostat banyak-banyak. Seorang 10, pandai ni. Yang ni semua boleh pakai sebenarnya. Yang tu sebab mimpi tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Ingat situ. Cuma ada di kalangan kita ni kadang-kadang pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak nak bagi pesanan, kalau kita mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali cerita di khalayak ramai. Tak baik. Tak bagus kita cerita mimpi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di khalayak ramai. Kalau kita nak cerita seorang dua orang tak apa. Ni malam tu kita mimpi lah contoh. Lepas tu kita tengok kawan kita ni boleh dipercayai, kita pegang tangan dia pergi bisik, semalam mana mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ceritalah, itu tak apa. Tapi jangan nak cerita kat khalayak ramai, jangan. Sebab dia akan menjadi implikasi kerosakan yang cukup besar. Sebab orang ni Syekh, manusia ni dia tak rasional. Orang ni yang jadi reti-reti agama ni tak ramai. Yang ramai ni orang tak reti agama. Dan bila orang tak reti agama, kadang-kadang dia buat keputusan ni bukan berdasarkan kepada ilmu. Dia berdasarkan kepada kekaguman dia, berdasarkan kepada sentimen dia, berdasarkan kepada sayang dia kepada orang. Dan kadang-kadang disebabkan dia sayang sangat dekat orang, sentimen dia tinggi sangat dekat orang tu, kekaguman dia terlalu tinggi dengan orang tu, akhir sekali bila orang tu cerita mimpi pasal Nabi Muhammad, dia dah kata orang tu macam Nabi. Problem juga lah. Problem tu
Jadi tak elok. Jadi kalau kita ada contoh lah mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam-diam dah. Nak cerita kat 2-3 orang sudah. Lepas tu kawan kita tu pula nak pergi sebar ke orang, tu masalah dia. Tu dia punya pasal. Kita sendiri tu jangan. Sebab hari ni mungkin kita cerita dekat orang, lama-lama hati kita jadi rosak. Ni riak dengan sum'ah kita. Bimbanglah. Kita jangan ada ingat kita hari ni baik, hari ni baik, esok kita jadi baik juga, belum tentu. Sebab berapa ramai orang ni baik, lalas sekali jadi buruk, berlaku. Pada zaman dulu ada seorang nama Bala'am bin Ba'urah. Bala'am bin Ba'urah hidup pada zaman Nabi Musa AS. Bala'am ni, kalau kita baca cerita Bala'am ni, dia ni punya hebat. Doa dia Allah Ta'ala makbul masa tu juga. Doa dia tu makbul masa tu juga. Ya Allah Tuhanku, rasa lapar nak makan kari kepala ikan, boom, jatuh kat depan. Nak cari mana orang macam tu doa Syekh. Ni zaman dulu ada orang macam tu tau. Jadi doa masa tu juga makbul. Ya Allah, aku ni nak pergi kedai, duit tak ada, tolonglah bagi duit. Buka sejadah, ada suruh duit kat belakang sejadah. Nak bagi tahu ni orang nama Bala'am bin Ba'urah. Doa dia ni tidak ditolak oleh Allah SWT. Masa tu juga Allah Ta'ala bagi. Orang nama Bala'am bin Ba'urah. Kalau ada sungguh orang Bala'am bin Ba'urah kat Malaysia ni lah tak larat lah Syekh. Hari peperiksaan beratur kat rumah dia tu. Beratur, nak apa dia? Minta tiup air sikit, biar anak dulu peperiksaan. Kalau ada semua orang macam Bala'am bin Ba'urah Syekh, tak ada orang tak masuk universiti, semua masuk universiti. Orang nama Bala'am bin Ba'urah, doa makbul. Tapi jangan terkejut, dia mati dalam keadaan kafir. Dia mati dalam keadaan kufur. Dia mati itu pula bukan sekadar kufur, lidah terjelek. Lidah terjelek. Quran gambarkan seperti anjing. Ambil kau. Quran bagi label macam anjing. Ni doa makbul ni, tapi last sekali mati kufur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Satu je problem dia, termakan pujukan isteri. Isteri yang jahat lah. Isteri pula ni kaki material, kaki duit. Ni kaki duit. Bila Bala'am bin Ba'urah doanya makbul, tiba-tiba Nabi Musa AS nak masuk dalam kampung dia, nak berdakwah lah, nak ajak orang-orang kampung Bala'am ni beriman dengan Allah SWT. Kampung dia tak mau. Tak mau. Kalau Nabi Musa masuk, banyak benda yang asalnya boleh jadi tak boleh. Ni ada syariat pula. Kalau kita duduk di setindah orang, nak tindah orang tak boleh dah lepas ni. Kalau mari Nabi Musa AS, dia pergi ajar kepada kita benda-benda ajaran-ajaran Islam ni, yang kita dah terlibat dengan rasuah, jadi tak boleh rasuah dah. Kalau kita terlibat dengan riba, jadi tak boleh riba dah. Tak boleh ni. Jadi Nabi Musa ni jangan bagi sampai dekat sini, jangan bagi masuk kat sini ni. Macam mana nak buat? Fikir, pergi pujuk Bala'am. Bala'am, doalah pada Tuhan kamu, biar Nabi Musa tak jumpa kampung kita. Ataupun tak ada niat, batal niat nak mari ke sini. Biarlah yang nak datang. Masalah apa? Baguslah kita bakat-bakat pegang syariat Nabi Musa AS. Sudah Bala'am pula tak nak. Nak macam mana? Dia bikin game. Buat game. Macam mana game dia? Game dia pergi jumpa dengan isteri Bala'am. Dan dia pandai. Dia bukan untuk pujuk isteri Bala'am. Dia bagi barang. Ataupun sekarang dia bagi brim, voucher buku, boleh apa pun. Macam-macam sekarang ni. Nama tak faham apa. Brim, krim pun ada tak? Aku pun tak faham. Adalah istilah pelik-pelik ni. Brim, bebim, voucher buku satu Malaysia. Anak pun dapat. Sebab aku belajar lagi. Anak belajar lagi daftar. Dapat satu voucher buku RM250. Bodoh tak hebat. Ambil buat beli buku kan. Masalah nak undi parti dia ke tidak, itu masalah kita. Cerita dia tak. Jadi dia bagi subsidi lah, bahasa sekarang bagi subsidi, bagi brim. Pompa nak bagi itu sampai satu ketika dia stop. Nak lagi tak? Nak. Kalau nak ada syarat. Apa syarat dia? Undi saya. Tu kalau kempen belah raya lah. Yang kita cerita ni kalau nak ada syarat. Apa syarat dia? Kena buat kerja sikit. Apa kerja dia? Pergi bisik dengan suami Bala'am bin Ba'urah. Buatlah macam mana pun, agar suami ni doa dengan Tuhan dia, Nabi Musa tak jumpa kampung kita. Boleh ke? Tak apa, fikir dulu. Nak pujuk tak nak pujuk tak nak. Last sekali saya dah teringat brim ni. Pujuk sungguh. Pergi pujuk. Mula-mula tak makan, 2 kali tak. Hari-hari pujuk. Tungging suami saya. Tungging malam-malam ni. Sorry bang. Doa dulu. Tak jam suami. Dia main kacau macam tu. Tungging Syekh, suami pun duk semayang tahajud, bini duk terbaring kat depan, agak-agak nak semayang ke nak tumbang. Tanya soalan lah. Tak tahajud mana itu. Tak apa nak tahajud lah. Kalau tahajud pun tak boleh ustaz, sebab jiwa dah terganggu.
Kan? Bila bagi tahu suami isteri pun makan pujuk je. Dah termakan pujuk, doa tu Nabi Musa AS ni sesat, tak jumpa jalan tadi. Tindakan dia tu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah dia terjelit, diumpamakan seperti anjing. Siapa waktu? Bal'am bin Ba'urah, nombor orang. Dia ni awalnya baik, kemudian tak baik. Kita bimbang macam tu tak? Hari ni kita baiklah. Baik tu sampai Allah Ta'ala bagi satu kurnia kepada kita. Apa dia? Mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah mimpi tu baguslah. Mimpi tu Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi kurnia. Yang orang lain tak dapat, kita dapat. Tapi kita cerita dekat orang ramai. Bila cerita dekat orang ramai, last sekali orang jadi kagum tu. Last sekali apa yang kita buat pun orang kata betul. Walaupun yang kita buat tak betul. Kan? Tak boleh ni, dia ni mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takkan kot dia buat benda tak betul. Orang ni buat silap tau. Sahabat Nabi tu bukan cerita mimpi jumpa Rasulullah, direct jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada buat silap. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kita ni tak jumpa Rasulullah SAW, mimpi je Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mustahil kita ni takut-takut akan datang ni timbul riak tu. Walhamdulillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak cerita sangat mimpi jumpa Rasulullah SAW, cerita kawan-kawan tertentu dah. Jangan cerita ke orang ramai ni, takut-takut hati jadi rosak. Takut kekaguman orang tu sampai satu tahap dia mengatakan kita semua betul. Tak ada benda yang tidak betul kecuali betul-betul berlaku. Bila orang tak kata kita betul, kita buat apa pun orang tak tegur. Bila kita ni orang tak pernah tegur, last sekali kita dah rasa macam kita tu canggih sangat. Betul semua dah jadi masalah. Nampak ingat insya-Allah. Ini ingat Umar Al-Khattab sendiri pun. Kita baca cerita Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ada satu kes. Dia panggil sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, yang kisah Bai'atul Ridwan ni Allah Taala bagi sebut dalam Quran. Yang kata bai'ah di bawah pokok, ada satu pokok dekat Mekah tu lah. Ada satu pokok. Yang orang ni pergi jumpa Rasulullah dekat bawah pokok tu pakat berbai'ah untuk mempertahankan Islam sampai titisan darah yang terakhir. Bila ni pada era zaman Nabi Muhammad SAW, mari era pemerintahan Umar Khattab. Umar duk perhati manusia-manusia ni kalau pergi ke Mekah, dia akan pergi dekat pokok, duk pegang-pegang pokok, tak ambil berkat pokok. Umar kata ini dah berat ni, takut-takut lama-lama jadi syirik. Umar tebang pokok. Umar tebang pokok sebab takut-takut jadi syirik. Nampak maknanya Umar ni dia beringat daripada awal lagi supaya manusia tu hati tak jadi rosak. Serupa juga kita. Kita ni kalau mimpi jumpa Rasulullah SAW, baguslah mimpi tu, tak ada masalah apa pun. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila mimpi jumpa Rasulullah SAW, kita dengan cerita ke orang, cerita kat kawan-kawan tertentu sudah. Masalah kawan tu nak cerita ke orang tu masalah dia. Itu masalah dia. Gitu. Kalau kita jumpa lah orang mimpi jumpa Rasulullah ni, cuba tanya dia apa amalan dia tak pernah tinggal. Tanya soalan tu. Anak ramai kawan-kawan yang mimpi jumpa Rasulullah cerita jumpa kat kita. Anak pergi dekat Gombak itu sekali pergi kuliah. Pompang kuliah ada seorang Pak Haji tua dah. Orang ni popular. Cukup popular orang ni. Dia ni seorang penulis yang popular lah dekat Malaysia. Tua dah Pak Haji ni. Dia tengok dengar anak kuliah, anak pergi cerita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis kuliah tu, salam, dia tarik tangan anak pergi kat bucu masjid. Sembang. Dia kata, anak nak tanya entah boleh tak? Dia kata boleh. Apa dia Pak Haji? Ni anak semalam mimpi jumpa Rasulullah. Terkejut anak. Tergostam belakang kita sekejap. Oi, hebat Pak Haji mimpi jumpa Rasulullah. Apa sebab jadi macam ni Pak Haji? Ada takut ada amalan yang tak pernah tinggal? Dia kata apa anak duk ingat-ingat lah. Sekarang ni anak tengah tulis ni pasal sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duk tengah tulis. Mungkin kerana duk tulis duk khayal sangat, duk feel sangat cerita Rasulullah sampai mimpi kot. Kata mungkin lah kot. Lepas tu mana buku Pak Haji? Dia kata tak, anak tak cetak lagi. Anak nak cetak ni lepas mati nanti. Dah tua dah ni, dia kata buat bekalan akhirat lah. Dia tulis buku cerita sirah Nabi Sallallahu. Lepas meninggal nanti, buku dicetak supaya dapat bekalan akhirat. Ada orang fikir macam tu. Ada dekat Gombak ni ada jumpa. Baru dia pula ada seorang. Dia ni korporat besar, orang kaya. Maknanya tak pelik sebenarnya orang kaya ni pun kadang-kadang Allah Ta'ala bagi juga nikmat-nikmat sebegini kan. Ada seorang orang kaya duduk dekat Taman Melati. Dia hantar mesej kan. Dia kata, Ustaz, kalau mimpi jumpa Rasulullah ni betul ke tidak? Dia kata betul lah. Tak payah cerita mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi jumpa mengarut pun betul juga mimpi tu kan. Mimpi tu mimpi lah. Jumpa Rasulullah memang jumpa betul lah Rasulullah. Dalam mimpi tu automatik kita boleh kenal ni memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh kenal. Dalam mimpi tu kita boleh kenal. Walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah,
Walaupun kita tak pernah tengok Nabi Muhammad SAW, kita tak pernah tengok live Nabi Muhammad SAW, tapi dalam mimpi itu Allah Ta'ala boleh cetuskan ini memang Rasulullah SAW. Hati tu mati situ, itu dalam mimpi. Jadi Pak Haji ni kata dia mimpi Rasulullah, dia rasa memang Rasulullah. Nak kata betul lah tu. Kalau mimpi tu betul, sebab syaitan tidak akan berupa dengan muka Rasulullah SAW. Dia tak akan berupa syaitan. Syaitan nak berupa dengan muka orang boleh. Syaitan boleh berupa dengan muka anak, tak ada masalah apa pun. Tengok, ini Ustaz Wanji ke? Dah lah syaitan, boleh. Tak ada pelik apa pun. Dia boleh berupa dengan rupa kita, tak ada masalah. Tapi muka Rasulullah, syaitan tak boleh berupa. Ingat situ Dia pun sebut, dia kata semalam ana mimpi jumpa Rasulullah. Kata hamba Allah ni. Dia mimpi apa? Dia kata dia mimpi, dalam mimpi tu dia mimpi dia mati. Dan kain kapan itu digosok oleh Nabi SAW. Ana kata satu tolong kat dia, apa dia? Jangan lupa doakan aku lah. Aku nak minta apa dengan dia kan? Dia dah cerita dia mimpi Rasulullah, dia kata ni duduk tengah bawa mimpi ni, panas-panas lagi ni, duduk tengah rapat-rapat dengan Nabi ni. Satu je tolong apa dia? Jangan lupa doakan doa lah apa pun, yang penting dapat baik lah. Kan? Sebab bukan senang nak boleh mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia cerita dekat kita ni secara peribadi ni fine, okey, tak ada masalah. Sebab mungkin dia nak satu pemastian confirm kan, nak confirm betul ke itu Rasulullah ke itu tak apa. Yang tak boleh dia cerita kat khalayak, takut-takut orang dengar ni, kekaguman orang ramai itu akhir sekali mengagum-agungkan kita, sampai satu tahap takut-takut kagum sangat sampai kita pula lupa diri. Wal'azubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cuma yang kita nak sebut dalam hadis ni mimpi lain pula. Ni mimpi style budak-budak muda punya mimpi. Budak-budak muda tak kahwin ni mimpi boleh. Mimpi bukan mimpi biasa ni, accident. Bukan sekadar accident, minyak pula tumpah. Masalah tu. Dah lah minyak tumpah. Pagi tersejuk pula hari tu. Sejuk tu kata-kata, nak mandi tak nak mandi ke tak nak ni tengah salji ni. Kalau mandi jadi masalah, akhir sekali bertayammum. Ni orang nama Amr bin Al-As ni kan. Apa tayammum Tayammum ni sebenarnya ganti bagi berwuduk dan juga mandi wajib. Dan tayammum ni sebenarnya kita sapu pada dua anggota je, iaitu muka dengan tangan sahaja. Dan tayammum ni muka dengan tangan dia. Jangan kita ni nak, bila kita berjunub air tak ada, kita pergi roli lah debu. Itu tak betul tu. Ni pusing lah debu tu kan. Tak betul tu. Jangan buat perangai macam tu lah. Zaman Nabi SAW ada orang macam tu ada. Ada orang macam tu pada zaman Nabi SAW. Malam tu tidur mimpi. Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah SAW, dalam satu permusafiran bersama dengan bapa mentua. Tengah-tengah musafir malam tidur, dia mimpi tu pula accident. Ali dia memang macam tu. Sebab tu orang Melayu kita buat tongkat Ali. Pandai orang Melayu kan. Dan Ali sendiri pernah sebut, ana rajulun mazzaq, kata Ali bin Abi Talib. Ali kata, aku ni seorang lelaki yang kuat keluar air mazi. Ali mengakui, aku ni seorang lelaki yang kuat keluar air mazi. Orang Melayu kita pun mungkin dia baca hadis tu kot, dia buat tongkat Ali. Betul, orang Melayu ni terror tongkat Ali. Kita tak pernah dengar tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, tongkat Osman, tak ada. Tongkat Ali ada. Kan? Cuma orang Melayu fikir, aku pun tak faham lah. Kan? Mungkin dia baca dengan hadis tadi. Pandai, dia pergi gabung pula dengan kaki Fatimah. Sebab Ali kahwin dengan Fatimah. Ni orang Melayu. Orang Melayu ni bab macam tu boleh tahan lah. Ni orang Melayu kan. Tak. Jadinya Ali bin Abi Talib ni rajulan mazzaq, seorang lelaki yang kuat keluar air mazi. Yang dia ni kuat ni, dia tak pernah makan tongkat Ali, dia tak payah makan ubat ma'jun kuat salasah, tak payah. Ni orang nama Ali bin Abi Talib. So ni tak perlu habis duit semua ni. Memang tu Allah Ta'ala bagi kekuatan pada diri dia. Malam tu tidur Syekh mimpi pula accident, wajib mandi. Bila wajib mandi ni orang nama Ali bin Abi Talib, dia cari air tak ada. Bila air tak ada, fikir macam mana nak buat ni. Takkan nak pergi tanya Pak Mentua kot. Tanya Ali, Rasulullah semalam mimpi ni pahal pula menantu seorang ni. Kan jadi masalah. Apa tindakan Ali bin Talib? Kita goreng. Dia pun terkejut, lompat dalam debu. Roli lah debu. Tengok kabut-kabut naik. Kabut tu kan. Ni siapa dia pula ni? Nabi Muhammad tengok ke jauh. Pergi dekat tengok, lah menantu aku buat perangai. Hari ni kira debu. Nabi Muhammad panggil, ya Aba Turab, wahai bapak debu. Dapat gelaran lah pula hari tu. Dapat gelaran tak ada, tak masalah. Dapat gelaran. Nabi Muhammad bagi tahulah, sebenarnya kalau kita ni bertayammum, walaupun berjunub sekalipun, muka dengan tangan saja.
Tepuk sekali ni kalau orang pakai spek, buka spek mata, tepuk, tarik muka. Ni kalau pakai cincin, buang cincin. Pakai jam, buang jam. Kalau pakai gelang, buang gelang tu kan. Tepuk sekali, buang, sapu muka. Tepuk kali kedua, sapu dekat tangan. Tayamum, ganti. Dan tidak perlu memutihkan muka itu dengan debu. Bukan. Dia bukan putihkan muka tau. Bukan. Bum, tengok muka putih. Begitu macam cerita Piramli kan. Raja Kapur. Contoh kan. Dia tak perlu semua tu. Dia ambil syarat sahaja. Gitu. Kalau ikut di dalam mazhab Hanafi, kita boleh tepuk tu tak semestinya debu betul. Bahkan kalau dinding-dinding masjid apa semua boleh. Ni kapek-kapek kita semua boleh. Ulasan dalam mazhab Hanafi cukup senang. Atas muka bumi ni tak boleh lari daripada debu. Selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita memang tak boleh lepas daripada debu. Cuma ni debu tu tebal tak tebal, itu yang masalah. Dan bila kita bertayamum, kita bukan nak ambil debu tu nak putihkan muka. Bermakna debu tu sekadar ambil syarat saja. Maka tidak pelik dalam mazhab Hanafi kata tepuk dekat dinding pun tak ada masalah. Cukup senang. Dan bilakah kita boleh bertayamum? Bertayamum ni berlaku yang pertama bila tidak ada air. Air tak ada. Cara-cara air tak ada. Syabas sabotah kita contohlah. Dia dah mahalkan harga air. Tiba-tiba kerajaan dia, tak, kita tak boleh mahalkan harga air. Nak naikkan juga, tak nak. Dia buat sabotaj, tak bagi air. Sudah, kita nak sembahyang tak ada air. Boleh bertayamum. Ataupun air ada, tapi air itu lagi penting kegunaan lain berbanding kita nak berwuduk. Contoh, kalau berwuduk dengan air ni nanti tak boleh nak minum air. Contoh, ketika itu dahulukan minum berbanding berwuduk. Air itu kita boleh jadikan sebagai bahan minuman, dan kita sendiri bila nak sembahyang kita boleh bertayamum. Ataupun bagi orang yang sakit, orang yang sakit tu kadang-kadang tak boleh kena air tu kan. Kalau kena jadi masalah pada kulit dia, itu pun boleh bertayamum. Boleh. Ataupun orang tu sakit, air ada, tapi nak bergerak pergi ke tempat air tu tak boleh. Orang aksiden kadang-kadang patah, cabut tulang belakang Bila cabut tulang belakang tu, dia bubuh besi keliling. Besi keliling. Badan dia tu tengok, ya Allah, macam Robocop dah. Sebelum tukar jadi Robocop tu, proses menuju kepada Robocop. Besi keliling. Dia duduk kat kursi dia tu, ya Allah, tak boleh nak bergerak. Orang macam ni nak pergi ambil, nak pergi air, nak pergi ambil air susah. Jadi macam mana keadaan dia? Dia boleh bertayamum. Boleh, tak ada masalah apa-apa Jadi hukum bagi tayamum, senang hukum bagi tayamum. Dan kalau kita tengok juga, kenapa ada hukum tayamum? Sebab Allah Ta'ala ajar pada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia tidak akan membebankan kepada kita kecuali kadar kemampuan kita. Antaranya kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita yang kita boleh tayamum ni, macam cerita kita ni. Cerita Amru bin Al-As radhiyallahu an, satu hari dia pergi musafir. Dalam pemusafiran tersebut mimpi wajib mandi. Sejuk sangat ni, sejuk ni. Kalau sejuk sangat ni, kalau kena air ni badan jadi masalah, dia bertayamum sahaja. Tayamum saja macam mana tayamum? Muka dengan tangan, dengan rolling pula dalam debu. InsyaAllah senang, insyaAllah. Okey, dua. Yang tiga, hadis ni disebut imam tu dia berjunub dan dia bertayamum, walhal makmum itu pula dalam keadaan tidak berjunub. Dan dia orang ni wuduk elok-elok, dia orang mandi wajib elok-elok. Imam tu pula tayamum. Boleh ke tidak? Pun boleh. Hukum dia boleh. Antara imam dengan makmum. Imam duduk, makmum diri. Boleh ke tidak kalau sembahyang? Kita sembahyang jemaah, pak imam ni duduk, yang makmum ni semua berdiri. Boleh ke tidak? Pak imam tu bukan duduk saja dia duduk lah. Dia duduk tu mungkin faktor kesihatan kan. Contoh pak imam tu sakit pinggang ke macam mana ke, hari tu nak sembahyang, dia pun mari sembahyang duduk. Dalam keadaan memang tak mampu nak berdiri. Makmum belakang ni elok sembahyang, berdiri elok. Boleh ke tidak makmum ni yang berdiri elok dan pak imam ni duduk? Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Tak jadi apa-apa masalah pun. Sembahyang jemaah itu adalah sah. Boleh. Kalau pak imam tu mampu berdiri tapi nak duduk juga, itu tak boleh tu. Pak imam tu boleh berdiri tapi sebab pemalas, hari ni nak sembahyang duduk lah. Contoh lah ni kan. Makmum tu pula berdiri elok. Boleh tu tak boleh lah sebab dia mampu berdiri. Yang kita sebut ni pak imam ni memang tak boleh nak berdiri. Memang dia sakit. Bila dia sakit memang tak boleh berdiri, maka dia duduk. Yang makmum ni elok berdiri. Sembahyang jemaah itu sah ataupun tidak? Jawabnya sembahyang jemaah itu adalah sah. Tak jadi masalah. Sembahyang sunat lagi-lagi lah boleh. Sembahyang sunat. Datang bulan Ramadan tak lama lagi ni kan. Pak imam tu nak duduk, makmum pun duduk, semua duduk pun boleh, tak ada apa pun. Cuma pelik je lah.
Main tarawih semua duduk kan. Masjid mana baru je buat. Untuk imam duduk, semua duduk pakat semua. Orang ambil gambar itu, masuk utusan ke depan. Kan? Tapi nak buat boleh tidak? Tak ada kisah apa pun. Sebab sembahyang sunat, walaupun mampu berdiri boleh duduk. Nah, sembahyang sunat. Ni macam kita ni sembahyang kan, mari sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kita nak sembahyang qabliyah ataupun ba'diyah. Sembahyang ni sembahyang sunat. Habis sembahyang tu kita mampu berdiri. Bukan kena mampu berdiri, jalan 20 batu tak ada masalah. Tapi malas lah nak berdiri hari ni, nak duduk hari ni sembahyang. Sembahyang sunat boleh? Boleh, tak ada apa pun. Yang tak boleh sembahyang wajib je. Sembahyang wajib ni selagi mana kita mampu berdiri, wajib berdiri. Tak mampu baru duduk. Benar tak? Ni ada separuh-separuh pakai kursi ni kan. Tak apa pakai kursi ni, baguslah kalau orang tu dah tak sihat macam mana kan. Tetapi dia kena berdiri selama mana dia mampu berdiri. Maksudnya kalau berdiri dulu, berdiri. Tengah-tengah dia sembahyang, kau Pak Imam tu baca panjang, terketak-ketak, baru duduk. Nampak? Ini tak, mari-mari duduk selalu. Dia pula pergi cari kursi tu, kursi mana yang best. Dia bukan cari kursi macam ni, cari kursi macam ni untuk Pak Imam. Pergi kursi, duduk Pak Imam. Sadar pula sembahyang. Ini sudah lebih. Tak boleh ni. Kita sebut ni, dia kena berdiri bila dia mampu. Ini satu lagi anak besar. Ada orang tanya, hari tu kat Masjid Seri Damansara orang tanya. Ni kursi ni, bila kita tak kursi ni letak dekat sah ni tak kat mana? Nak letak kaki kursi tu satu sah dengan kaki orang ke, ataupun kursi tu kat belakang? Orang tanya soalan Nak bagi tahu kita ni masa sembahyang, perkara antara benda kita kena ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Ingat situ. Bila kita sembahyang ni jangan sampai mengganggu orang lain. Ingat situ. Ni kita ni kalau sembahyang, kita baca tau, baca tu biar telinga kita dengar. Jangan sampai mengganggu orang lain. Maksudnya jangan kita baca sampai kawan kita 7 saf ke belakang pun dengar. Ni perangai juga Alhamdulillahirabbil alamin. 7 saf pun dengar. Kau faham? Suruh tolak jadi imam tak mau. Imam tak mau jadi imam. Jadi makmum. Makmum pula baca kuat lebih pada Pak Imam. Pak Imam tu dengar rasa nak letak jawatan tak pasal. Style dia tu kan. Jangan. Tu dah mengganggu orang lain. Jadi mengganggu orang lain dan sembahyang ni haram. Tak boleh. Kita tengah sembahyang, handphone berbunyi ni, wajib tutup handphone. Tengah sembahyang, handphone perempuan-perempuan berbunyi. Handphone tu menyanyi, tak ada pasal-pasal. Kalau menyanyi lagu elok, tahan lagi. Menyanyi lagu Hindustan tu, lagi masalah lah. Yang buat perangai ni kadang-kadang Pak Imam. Pak Imam perangai lagu Hindustan, Syekh Meraman. Tu tak ada. Meraman tengah sembahyang, tak melompat makmum belakang. Habis-habis sembahyang, Assalamualaikum paling belakang. Habis dah tukar jadi Aishwarya Rai. Ada seorang jadi Shah Rukh Khan, ada seorang jadi Salman Khan. Kita ni kalau sembahyang, handphone bunyi, wajib matikan handphone. Gerak banyak kali dimaafkan. Gerak banyak kali itu dimaafkan untuk nak mematikan handphone. Kalau kita punya handphone tu pula tak boleh dimatikan, kecuali kita kena buat keluar pen, kena tekan pula, kena buat lah. Tapi kalau sekiranya tak perlu keluar pen tu, pakai tekan je, okey dah. Tekan je cukup lah, tak payah buat keluar pen. Buat keluar pen juga tengah sembahyang. Balas SMS, saya tengah sembahyang. Tak boleh dah tu. Yang kita sebut ni, matikan handphone tu adalah wajib. Sebab mengelak daripada gangguan orang ramai. Ingat sebab itu awal-awal bagi sembahyang, silent. Matikan handphone. Terlupa, tengah sembahyang bunyi, wajib matikan handphone. Ingat situ insya-Allah. Sebab mengganggu orang sembahyang, hukumnya adalah haram. Ada separuh-separuh ni pula dia sembahyang, handphone ni kecil macam mana, letak dalam poket. Pakai seluar pula, seluar jin. Seluar jin, seluar setan. Kan dia ketat Bila ketat, dia duduk bunyi. Nak tutup macam mana agak. Nak tutup, nak masuk tangan tu tak boleh. Dia kena angkat sikit badan dia untuk ambil tangan. Boleh buat? Boleh. Sebab nak matikan handphone dia terpaksa berdiri sikit untuk nak ambil. Ambil. Faham tak? Yang penting boleh mematikan handphone. Mengganggu orang sembahyang, hukumnya adalah haram. Ingat situ. Jadi bila kita sembahyang, kita pakai kerusi, kita letak biasa satu saf. Sebab kalau kita letak kat belakang, mengganggu orang belakang. Pasal tak? Mengganggu orang belakang. Lah orang tu pula pergi sujud, betul-betul bawah kerusi kita. Yang orang sembahyang tu pula, yang letak kerusi tu pula gemuk pula contoh. Tengah duduk tu kerusi pula patah. Tak mati orang tu. Ini masalah pula kan. Jadi jangan menyusahkan. Jadi kita letak satu saf, tak ada masalah apa. Masa kita duduk tu memang kita dah satu saf dengan orang lain. Ingat situ insya-Allah hukum. Tak ada susah mana pun insya-Allah. Yang kita nak sebut sekarang ni imam dengan makmum. Sekarang ni imam tu dalam keadaan dia ni duduk sebab dia tak mampu nak berdiri. Lepas tu makmum ni semua berdiri. Boleh ke tidak? Sembahyang Jumaat itu adalah sah. Tak ada masalah apa pun.
Pak Imam 2 rakaat, kita 4 rakaat. Pak Imam qasar, kita tamam. Boleh, tak ada apa pun. Ataupun Pak Imam tamam, kita nak qasar. Itu tak boleh. Nak ikut boleh tidak? Boleh. Tapi semayang tu takkan jadi 2, dia akan jadi 4 juga. Ingat kita ni asal pergi musafir, seorang kawan lah. Kita tolak kawan jadi Pak Imam, dia pun semayang lah. Kita ingat dia nak buat qasar. Kita tolak dia sebab sama-sama musafir dengan kita kan. Dia tu semayang belakang dia. Kita pun niat qasar kerana Allah Ta'ala. Yang dia tu niat tamam, kita tak tahu dia buat tamam. Asalnya qasar. Tiba-tiba dia bangkit rakaat ketiga, kita boleh tak bagi salam? Tak boleh. Kita tak boleh bagi salam Kita terus kena bangkit semayang berjemaah sekali dengan dia tadi. Ingat hukumnya begitu insya-Allah. Apa lagi antara yang kita sebut ni yang kita baca ni. Pak Imam tu dia bertayamum. Yang kita makmum ni pula berwuduk. Boleh ke tidak? Pun boleh. Pak Imam tak ada air, dia bertayamum. Kita ni untuk elok tak ada masalah apa pun. Sebagai contoh, air tak ada masalah kat rumah kita. Kalau syabas sabotah, kita boleh adalah simpan standby. Pak Imam tak standbykan air, maka dia bertayamum. Yang kita ni berwuduk elok-elok. Kita yang berwuduk boleh tak ikut Pak Imam yang bertayamum? Hukumnya adalah boleh. Apa buktinya? Hadis yang kita baca pada hari ini. Berkait dengan seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan hadis itu juga nak ajar kepada kita ada satu hadis yang disebut sebagai taqrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Rasulullah sallallahu. Di hadis ni yang pertama ada hadis yang berbentuk percakapan Nabi. Nabi cakap, sahabat dengar lepas tu sahabat pun cerita kat orang. Yang ada yang kedua, Nabi tak cakap tapi Nabi buat tindakan, sahabat Nabi tengok, sahabat pun cerita dekat kita. Jadi yang ketiga pula, Nabi tak buat, sahabat buat. Nabi Muhammad tengok, Nabi Muhammad akui. Yang tu pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa keadaan takrirun Nabi sallam ni bukan sunnah, tapi di bawah pengakuan boleh dilakukan. Contoh sahabat Nabi suka makan dog, Nabi tak makan. Anda rasa bukan sahabat Nabi, orang Melayu pun ramai yang suka makan dog. Sebab anda belajar dekat Pakistan dengan Mesir dulu, kalau orang Malaysia sampai dekat negara Pakistan, bila sampai dekat airport ni, antara benda terawal dia akan tanya, dekat mana dia dapat dog? Nak cukup, nak tergelak. Dog boleh cari. Besar-besar Pakistan ni, banyak-banyak benda menarik kat Pakistan. Orang Malaysia boleh cari dog. Nak jadi apa orang Malaysia pun tak faham. Orang Malaysia. Jadi Nabi Muhammad tak makan dog. Dog ni ada orang kata bewak pasir. Dia bukan bewak. Ada sejenis binatang lah namanya dog. Bewak tak boleh makan. Kalau kau makan bewak, lebih kurang dengan Hindu. Okay? Bewak tak boleh makan. Yang kita cerita ni, dia dog ni sejenis binatang pula. Adalah binatang, dia macam biawak tapi bukan biawak. Dia macam biawak tapi bukan biawak. Dia punya ekor tu kasar, ekor dia besar. Adalah dog Sahabat dulu makan dog. Nabi SAW tak makan. Bahkan sahabat Nabi itu makan depan Nabi SAW. Nabi Muhammad bila tengok, Nabi Muhammad tak marah. Itu disebut sebagai takrir Rasulullah SAW. Sunnah takririyah, pengakuan Nabi SAW. Jadi kita sebut tadi, kenapa boleh Pak Imam tu dalam keadaan dia bertayamum sahaja, yang makmum tu semayang dalam keadaan tidak bertayamum, bahkan berwuduk macam biasa, semayang tu sah berdasarkan kepada takrir Rasulullah SAW. Hadis yang kita baca ni, gitu insya-Allah. Dan hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Daud, gitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, sebelum nak tutup ni, ada 2-3 persoalan orang tanya nak, yang kita nak kongsi dekat sini. Yang pertamanya, ada seorang kawan tanya semalam kat orang jemaah sini. Dia tanya soalan pasal kalau sekiranya dia ni nak kahwin dengan seorang perempuan, dan orang perempuan ni dulu ni pernah dirogol sebagai contoh. Lepas tu dengan orang lain lah, lepas tu dia nak ambil sebagai isteri. Kalau dia kahwin dengan perempuan ni, agak-agak dapat pahala tak? Ada juga fikir begitu kan. Kalau kita nak membaikkan orang perempuan ni, dengan kahwin tu boleh memberi pengharapan pada budak perempuan ni, hukumnya adalah boleh. Dan kita bagi pengharapan itu sendiri, itu merupakan satu pahala lah. Gitu. Ada orang cakap, Ustaz, kan Quran dah sebut penzina ni takkan kahwin kecuali dengan penzina juga. Penzina ni takkan kahwin kecuali dengan penzina juga. Ayat ni dia merujuk masa dia kahwin tu, orang tu tengah berzina dan dia pun berzina. Tu masuk ayat Quran. Kalau orang tu dah bertaubat, dia tak termasuk dengan ayat Quran kita baca tadi. Gitu insya-Allah. Satu. Yang kedua, pasal apa aku tak ingat pula. Soalan ni menarik sikit. Dia kata kalau kita semayang, kita terpijak
tek cicak, batal tak wuduk kita? Batal wuduk bukan batal sembahyang. Kalau terpijak tek cicak kita ada kat kaki kita, kita sembahyang, sah ke tidak wuduk kita? Wuduk tak batal, yang batal tu sembahyang. Sebab kalau tangan kita pegang najis, wuduk tak cacat sikit pun. Tapi kalau najis itu kena pada pakaian kita,